Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Yunus Sabri dalam Dunia 11 Pagi. Konflik Nagorno-Karabakh, Armenia dan Azerbaijan bersetuju mengisytiharkan gencatan senjata sepenuhnya. Perkara itu diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurutnya, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev telah menandatangani pernyataan gencatan senjata penuh berkuat kuasa tengah malam tadi. Pashinyan menyifatkan keputusan itu sebagai amat berat namun terpaksa dibuat berdasarkan situasi di wilayah bergolak yang berpihak kepada Azerbaijan ketika ini. Perkembangan terbaru itu mendapat tentangan penduduk Armenia. Ribuan penunjuk perasaan berhimpun dan bertindak merempuh bangunan kerajaan di Yerevan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres mengucapkan tahniah kepada calon Demokrat Joe Biden yang dipilih sebagai Presiden baharu Amerika Syarikat. Beliau menyifatkan pilihan raya yang dilaksanakan bukti pelaksanaan demokrasi yang kukuh. Guterres menegaskan bahawa kerjasama antara Amerika Syarikat dengan PBB adalah tonggak penting kepada kerjasama antarabangsa yang diperlukan bagi menangani cabaran dramatik yang dihadapi dunia saat ini. Pemilihan Biden sedikit sebanyak mengujakan pengeksport Eropah dengan harapan beliau akan mengakhiri perang perdagangan dan menghapuskan tarif yang dikenakan terhadap produk mereka. Pentadbiran Biden dijangka berbeza berbanding Donald Trump. Beberapa pengeluar produk tenusu, buah-buahan dan sayur-sayuran termasuk dari Itali, Perancis dan Spanyol menyorokkan harapan agar tarif dan sekatan perdagangan yang dikenakan Trump dapat ditamatkan. Penganalisis bagaimanapun berpandangan sebaliknya dan tidak mahu mereka terlalu mengharap. Dalam pada itu, Kesatuan Eropah mengambil langkah berlawanan apabila mengumumkan untuk mengenakan sekatan terhadap barangan Amerika. Tindakan itu agak mengejutkan ketika Biden bakal memasuki White House yang dijangka mengakhiri era retorik perdagangan yang bersifat melindungi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menerima peletakan jawatan menantunya Berat Albayrak sebagai Menteri Kewangan selepas 2 tahun menjawat jawatan itu. Keputusan beliau diumumkan menerusi kenyataan rasmi. Perkembangan terbaru itu melonjakkan nilai mata wang lira Turki dengan keuntungan 5% terbesar dalam tempoh 2 tahun. Ahli ekonomi berpandangan pengunduran Albayrak dan Gubernur Bank Pusat Murat Uysal menunjukkan isyarat bahawa Turki mengakui kesilapan dasar sebelum ini dan bersedia menaikkan kadar faedah. Mata wang Turki merosot hampir sepertiga daripada nilainya berbanding dolar tahun ini. Ia juga mencatat prestasi terburuk di dunia bulan lalu. Albayrak mengumumkan peletakan jawatan semalam atas alasan kesihatan. Kes positif COVID-19 di Amerika Syarikat kini mencecah 10 juta, manakala jumlah kematian pula menjangkau 238,000 kematian, yang angka tertinggi di dunia. Di India, diikuti India yang mencatat hampir 8.60 juta kes dengan 127,000 kematian. Keseluruhan kes di seluruh dunia kini melebihi 51.161 juta dengan jumlah yang maut 1,268,000 orang. Sementara itu, Honduras menjadi negara ke-55 mempunyai kes melebihi 100,000. Brazil pula membina kemudahan untuk pengeluaran 100 juta dos vaksin Sinovac COVID-19 dari China di Sao Paulo yang dijangka siap menjelang September tahun depan. Menurut Gubernur João Doria, kumpulan pertama vaksin daripada 120,000 dos yang diimport dijangka tiba pada 20 November ini. Sementara itu, Pusat Bioperubatan Butantan bakal menerima sejumlah 6 juta dos vaksin itu menjelang akhir tahun. Institut tersebut akan menerbitkan hasil ujian klinikal fasa 3 tidak lama lagi. Britain akan menerbitkan bon kerajaan hijau pertamanya tahun depan. Menteri Kewangan Rishi Sunak berkata ia sebagai usaha memanfaatkan minat pelabur yang semakin meningkat terhadap aset yang dirancang untuk membiayai perbelanjaan yang mesra alam. Jelasnya ia akan menjadi rangkaian terbitan baru dalam membantu membiayai projek-projek untuk menangani perubahan iklim dan menciptakan peluang pekerjaan hijau. Bon sama juga pernah diterbitkan Perancis dan Belanda sebelum ini.
Libut tropika Eta yang mendarat di Florida, Amerika Syarikat semalam telah menyebabkan banjir besar. Eta membadai dengan kelajuan angin 65 batu sejam di timur laut Marathon sebagai sebuah bandar di Florida Keys. Sekian berita yang disunting oleh Norizan Omar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.